wabarakatuh. Salam memartabatkan budaya membaca. Mekar angsana pandang tak jemu, bunganya luruh ke dalam raga. Buku laksana lautan ilmu, dasarnya penuh mutiara berharga. Nama diberi Siti Maisarah binti Muhammad Najib, seorang pelajar tingkatan 4 dan menuntut ilmu di SMK Raja Lob Nur Rashid. Joseph Brodsky pernah berkata bahawa ada kejahatan yang lebih kejam daripada membakar buku. Salah satunya adalah tidak membacanya. Kata Will Rogers pula, manusia hanya mempunyai 2 cara untuk belajar. Satu, dengan membaca, dan satunya lagi dengan berkumpul dengan orang-orang yang lebih pintar. Ungkapan menarik yang telah saya berikan daripada 2 tokoh berkaitan membaca telah meniupkan semangat saya untuk terus mengamalkan amalan membaca dalam kehidupan saya. Terdapat 4 bahan bacaan yang telah menjadi kegemaran saya. Pertama, Kuasa Kepimpinan Al-Fatih, sebuah karya Muhammad Syari Abdul Rahman. Kedua, merupakan sebuah karya Lauren Tarshish yang bertajuk I Survived the Nazi Invasion 1944. Ketiga, ialah Mustafa Kamal Atatürk, sebuah karya Abdul Latif bin Talib. Keempat, Isabella, iaitu permulaan sejarah hitam Islam Andalusia yang juga merupakan sebuah karya Abdul Latif Talib. Sejurus dengan itu, saya memilih buku yang bertajuk Isabella, iaitu permulaan sejarah hitam Islam Andalusia ini. Buku ini telah menjadi sebuah karya agung Abdul Latif bin Talib. Saya memilih cerita ini kerana saya ingin mengetahui sedikit sebanyak tentang bagaimana Isabella menjadi ratu yang kejam dan era kegelapan Islam Andalusia seperti yang diceritakan. Buku ini juga mempunyai sebanyak 201 muka surat. Pada mulanya, kehidupan Isabella telah berubah setelah kematian ayahnya. Saya akan memperkenalkan mengenai kejatuhan kota Alhambra. Kejatuhan kota Alhambra yang merupakan kejatuhan Andalusia yang disebabkan oleh 2 orang yang telah bergelar sebagai Ratu Isabella dan Raja Ferdinand II. Seperti yang saya ketahui, kerajaan-kerajaan kecil Islam di Andalusia yang sering bertelagah tentang soal kawasan jajahan dan juga pertelingkahan yang sering terjadi di antara masyarakat Islam, Iberia, Arab dan Berber. Hal ini telah menyebabkan institusi kerajaan Islam semakin lemah dalam pelbagai aspek. Selain itu, perkahwinan Ratu Isabella dan Raja Ferdinand II telah menyebabkan penyatuan di antara wilayah Castile dan Aragon. Hal yang demikian telah melahirkan negara Spanyol di bawah kekuasaan House of Habsburg yang boleh ditafsirkan sebagai keluarga diraja. Pada tahun 1592 Masihi, kapal perang Inggris telah merampas kapal dagang Portugis. Tegaslah di sini bahawa Belanda telah menyedari akan kekayaan Nusantara dan rempah ratusnya. Tiba-tiba, Belanda mula berdagang di Aceh. Mereka juga bercita-cita untuk menduduki Kepulauan Jawa dan juga Melaka. Pada tahun 1606 Masihi, Belanda melakukan serangan ke atas Spanyol Portugis di Melaka. Namun, serangan tersebut mengalami kegagalan. Begitulah secara ringkasnya hubungan di antara Ratu Isabella, dinasti Habsburg dan juga kedatangan Belanda ke Nusantara.
Akhir kalam, Ratu Isabella bukan sahaja melenyapkan kerajaan Islam Andalusia, tetapi legasinya juga tanpa kita sedar telah menyebabkan terpisahnya Nusantara menjadi semenanjung tanah Melayu dan gugusan kepulauan Indonesia. Saya ingin menyimpulkan sedikit perbahasan saya dengan sesebuah kerajaan yang berfikiran kreatif mampu membina sebuah negara yang maju dan damai. Hal ini demikian kerana dengan memiliki seorang pemerintah yang berani dalam menegakkan kebenaran mampu membawa kepada kebaikan. Harum sungguh bunga kemboja, bunga karangan cantik tersemat. Janganlah membaca kulit sahaja, telitilah kandungan sehingga tamat. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.